Selamat datang ke channel Cikgu Liu. Dalam video kali ini, kita akan membincangkan subtopik yang kedua, 6.2 iaitu nisbah trigonometri bagi sebarang sudut. Okey, dalam pelajaran ini kita akan mempelajari nisbah trigonometri bagi sebarang sudut. Yang pertama, nisbah trigonometri hanya valid pada segitiga bersudut tegak, di mana apabila kita tandakan suatu sudut, kita mesti mengenal pasti sisi bersebelahan, sisi bertentangan dan juga hipotenus. Kita juga telah mempelajari konsep asas, sin, cos, tangent, di mana kita ada belajar soh kahtua. Okay, sin ialah opposite bahagi hipotenus, cos ialah adjacent bahagi hipotenus dan tangent ialah opposite bahagi adjacent. Okay, jadi kita ada 3 lagi fungsi yang baharu, iaitu kita ada cosec, sec dan juga cot. Okay, cosec ialah cosecant, singkatan untuk cosecant, sec ialah singkatan untuk secant dan cot ialah singkatan untuk cotangent. Jadi kita lihat hubungan antara sin dengan cosec. Okay, jadi apabila anda lihat sin dan cosec, anda akan nampak BC telah bertukar tempat, AB juga telah bertukar tempat. Okay, maka di situ menunjukkan bahawa cosec adalah salingan kepada sin. Lihat cos pula dengan secant. Kemudian kita lihat kepada AC, dah bertukar tempat, AB juga. Maka secant ialah salingan kepada cos. Kemudian kita tengok yang ketiga, tan. BC, AC. Cot, AC, BC. Jadi kita ada BC dah bertukar tempat, AC juga dah bertukar tempat. Jadi kita dah tahu bahawa cosec ialah salingan kepada sin, iaitu 1/sin. Kita boleh tulis sin adalah 1 bahagi cosec theta. Okey, yang kedua kita pun boleh tulis cos theta sebagai 1/sec. Kemudian sini kita boleh tulis tangent theta sama dengan 1/cot. Okay, sebenarnya hubungan ini tak payah susah-susah hafal. Kita cuma perlu lihat huruf ketiga, okay, dalam nisbah trigonometri yang anda baru pelajari. Okay, lihat cosec. Huruf pertama ialah K, huruf kedua ialah O, huruf ketiga ialah S. Okay, huruf ketiga ialah S. Jadi S ini adalah sepadan dengan tanda sin ni. Maka kita tahu bahawa cosec dengan sin adalah salingan kepada satu sama lain. Okay, yang keduanya kita tengok sec, S-E-K, sec. Itu untuk cos. Okay, dan yang ketiga K-O-T, cot. Itu untuk tangent. Jadi hafallah macam tu. Okey, jadi sebelah menunjukkan sebuah segitiga ABC bersudut tegak, diberi AB adalah 8 cm dan BC adalah 6 cm. Tentukan nilai bagi cosec theta, sec theta dan juga cot theta. Jadi daripada gambar rajah tersebut, kita boleh menggunakan teorem Pythagoras untuk menentukan nilai di sini. So saya pasti anda semua dah tahu nilainya adalah 10. Okey, nilainya adalah 10. Jadi yang keduanya, okay, kalau kita nak menentukan kita punya nilai cosec theta, sec theta dengan cot theta, kita tentukan dulu nilai sin theta. Okay, sin theta ialah SOH, 6/10, 3/5. Maka cosec theta ialah salingannya kan? Salingannya maksudnya apa? Kita tukar kedudukan ini. Okay, 1/sin ni, maka nilainya ialah 5/3. Okay, 5/3. Okay, yang kedua.
Kita lihat pada gambar rajah, cos theta. Okey, cos ialah CAH. 4/5 4/5. Jadi sec ialah 1 per cos. So, 5/4. Okey, jadi nilainya ialah 1.25. Okey, untuk dapatkan cot, tangent theta. TOA TOA. Okey, TOA. 3/4. Jadi cot ialah salingan dia kan? Salingannya ialah 4/3. Ini ialah jawapannya. Okay, contoh seterusnya. Diberi alfa ialah 56. Dengan menggunakan kalkulator, cari nilai cosec alfa. Okey, kita perlu tahu cosec ialah 1 per sin. Okey, so kita buatlah 1 per sin. Jadi tekan kalkulator, tekanlah 1 per sin 56. Terus dapat jawapan. Okey, yang kedua, sec. Tengok huruf ketiga, sec ialah 1 per cos. So itu ialah 1 per cos 56. Tekan kalkulator, dapat jawapan. Okay. Cot, tengok huruf ketiga, tangent. So itu ialah 1 per tangent 56. Tekan kalkulator, dapat jawapan. Okay. So kita akan lihat kepada gambar rajah. Diberi panjang sisi ini ialah X, panjang sisi ini ialah Y. Dengan menggunakan teorem Pythagoras, di sini adalah punca kuasa X kuasa 2 tambah Y kuasa 2. Jadi sini juga adalah X, sini juga adalah Y. Maka sekarang ni kita akan mencari nilai sin theta. Okay, nilai sin theta. Jadi kita akan merujuk kepada kita punya gambar rajah segitiga yang ini ya. Okay, S ialah O per H. S O H. Jadi kita ada Y per punca kuasa X kuasa 2 campur Y kuasa 2. Okay, seterusnya cos theta. C A H. C A H. Maka kita ada X per punca kuasa X kuasa 2 campur Y kuasa 2. Tangent T O A. T O A. Jadi kita ada Y per X. Okay, cot Cot. Tengok huruf ketiga. So dia ialah salingan tangent. So X per Y. Kemudian sec. Salingan kepada cos. Maka dia ialah punca kuasa X kuasa 2 tambah Y kuasa 2 bahagi X. Cosec. Salingan kepada sin. Maka dia ialah punca kuasa X kuasa 2 tambah Y kuasa 2 bahagi dengan Y. Okay, seterusnya kita akan lihat nilai di sini ya. Okey, ini adalah suatu segi empat ya. Okey, ini adalah suatu segi empat. Jadi sudut ini adalah 90 darjah. Okey, sudut ini adalah 90 darjah. Maka jika bahagian bawah ni ialah theta, atas ni ialah 90 tolak theta. Jadi kita akan lihat sini pula. Sin 90 tolak theta. Okey, kita akan lihat segitiga yang ni pula. Segitiga yang ni pula. So, sin 90 tolak theta adalah S O H. Okey, kali ni ialah X per punca kuasa X kuasa 2 tambah Y kuasa 2. Kita akan dapat nilainya di sini. Cos 90 tolak theta. C A H. C A H. Jadi kita ada Y di situ. Tangent T O A. T O A. Maka kita ada X per Y. Cot salingan kepada tangent. Cot salingan kepada tangent. Second salingan kepada cos. Cosec salingan kepada sin. Okay, jadi bila kita perhatikan di sini,
kita nampak ada persamaan ya. So kita tengok. Sin theta ialah Y per punca kuasa. Bila kita lihat pada lajur B, kita ada yang ni. Serupa kan? Okey, nilai ni adalah sama Ni pun Y. Maka kita kata sin theta sama dengan cos 90 tolak theta. Jadi kita ada nilainya di bahagian bawah ni. Okay, seterusnya kita lihat cos theta. Cos theta X per sini. Okay, so sini ialah sin. Jadi kita lihat di bawah ini. Okay, seterusnya kita lihat tangent theta. Tangent theta ialah Y per X. Okay, tangent theta ialah Y per X. Jadi bila kita cari di sini, itu adalah cot. Okay. Lihat lagi sec theta. Sec di sini. Sec di sini. Cari di sini dia sama dengan cosec. So kita ada cosec di sini. Okay, cari pula cosec. Cari di sini dia ialah sec. Akhir sekali adalah cot. Tangent. Sudut A dan sudut B dikatakan sudut pelengkap antara satu sama lain jika A tambah B adalah 90 darjah. Jadi dalam kes ini, theta dengan 90 tolak theta adalah pelengkap kepada satu sama lain. Jadi kita kata theta dan 90 tolak theta adalah pelengkap kepada satu sama lain. Okay, seterusnya macam mana kita nak hafal hubungan ini? Kita nampak Okay, yang ni sin dengan cos. Sin dengan cos. Okay, sin dengan cos. Lepas tu sec dengan cosec. Sec dengan cosec. Akhir sekali, tan dengan cot. Tan dengan cot. So ingat Ingat pangkah-pangkah ni. Sin dengan cos. Sec dengan cosec. Tan dengan cot. Baik, dalam contoh 4, kita akan menggunakan konsep sudut pelengkap. Kita ada sin 77, cos 77. Kemudian kita diminta mencari cos 13, cosec 13, cot 13. Jadi apabila kita lihat di sini, 77 campur 13 adalah 90. Okey, jadi kita guna konsep sudut pelengkap sudut pelengkap iaitu sin theta sama dengan cos 90 tolak theta. Okey, ni sin dengan cos Okey, sin cos. Sin cos. Lepas tu sec dengan cosec, tan dengan cot. So kita gunakan konsep yang ini. Baik, kita nak jawab soalan yang pertama. Okey, soalan yang pertama. Jadi cos 13 adalah sin 77. Okey, kalau mengikut di sini cos 13 adalah sin 77. Jadi apa yang kita dapat di sini adalah sin tolak 77. Sin 77 ialah 0.9744. Okey, kemudian cosec 13. Okey, kita tengok cosec 13 ialah sec 90 tolak 13. Okey, jadi sec 77. Okey, macam mana nak dapat sec 77? Tengok huruf ketiga.
1 per cos 1 per cos. 1 per cos gantikan nilai cos, tu jawapan dia. Okey, cot 13. Cot 13 ialah tangent 90 tolak 13. Dapat tangent 77. Tangent ialah sin bahagi cos. Masukkan nilai, tu jawapannya. Okey, dalam contoh ini, kita diberi cos 63 adalah K. Kita perlu cari sin 63, sin 27 dengan cosec 27. Okay, jadi merujuk kepada gambar rajah di bawah ini, okay, daripada cos 63, okay, cos 63 ialah K. Okay, cos 63 sebenarnya adalah A per H. Okay, A per H. So, maksudnya A-nya ialah K, H-nya adalah 1. Jadi, kita masukkan dalam gambar rajah. A-nya adalah K, H-nya adalah 1. Dengan menggunakan teorem Pythagoras, kita akan mendapat nilai BC, iaitu punca kuasa 2, 1 tolak K kuasa 2. Soalan pertama, sin 63. Okay, sin 63 boleh dibaca terus daripada gambar rajah. Okay, kita ada SOH, maka jawapannya square root 1 tolak K square. Soalan kedua, sin 27. Okay, bila kita lihat di sini, sin 27 adalah cos 90 tolak 27. Okay, maka kita ada cos 63 dan cos 63 adalah bersamaan dengan K. Seterusnya, cosec 27. Okay, cosec 27 adalah sec 90 tolak 27. Cosec 27 adalah sec 90 tolak 27. Maka kita ada sec 63. Sec ialah 1 per cos. Jadi, 1 per K. Baik, kita akan menentukan nilai nisbah trigonometri dengan menggunakan kalkulator untuk 2 soalan. Okey, yang pertama kita tekan sin, buka kurungan, negatif 215 darjah 12 minit, tutup kurungan, tekan sama dengan, kita dapat 0.5764. Soalan seterusnya dalam radian. Jadi kita kena tukar mod kalkulator kepada radian. Okey, ini radian, kita kena tukar ke 2. Kemudian kita mencari second. Second ialah salingan kepada cos. Jadi kita kena cari cos. Jadi cos, buka bracket, negatif 4.14. Tutup kurungan, sama dengan negatif 0.5416. Jadi 1 bahagi negatif 0.5416. Jawapan akhirnya negatif 1.846. Diberikan paksi X dan Y. Ini adalah titik asalan. Kita akan melukis satu bulatan unit yang berpusat di titik asalan. Bulatan unit mempunyai jejari satu unit. Ini adalah 10, 01, negatif 10, dan juga 0, negatif 1. Lukis satu jejari yang panjangnya 1 unit. Tambahkan suatu segmen dan kita akan dapat suatu segitiga
bersudut tegak di sini. Nilai sudut di situ adalah 45 darjah. Begitu juga nilai sudut di sebelah atas. Maka sebenarnya ini adalah suatu segitiga sama kaki. Kita perlu menentukan nilai panjang yang menegak dan juga mengufuk di sini. Rujuk kepada gambar rajah segitiga sama kaki di sini. Katakan kedua-dua sisi ini kita tanda sebagai X dengan menggunakan teorem Pythagoras. 1 kuasa 2 bersamaan dengan 2 kali X kuasa 2. Okey, iaitu 1 kuasa 2 sama dengan X kuasa 2 tambah X kuasa 2. Maka kita dapat 1 sama dengan 2 kali X kuasa 2. Kita cuba selesaikan untuk mendapatkan X. Maka X ialah punca kuasa 1/2 yang direngkaskan menjadi 1 per punca kuasa 2. Maksudnya panjang X yang ini adalah 1 per punca kuasa 2. Sini juga sama. Okay, maka kita tuliskan nilainya di sini. Okay, setelah kita mengetahui panjangnya dari asalan ke titik ini adalah 1 per punca kuasa 2 bagi 2. Begitu juga dengan belah sini. Maka kita tahu nilai koordinat pada titik ini. Nilainya ialah 1 per punca kuasa 2 bagi 2 untuk nilai X. Begitu juga dengan nilai Y. Kita lukis satu lagi jejari yang juga bernilai 45 darjah. Maka itu adalah koordinat pada titik pointer tersebut. Kita lukis satu lagi jejari di sukuan yang ketiga. Okay, maka apakah koordinat titik pointer itu? Okay, negatif 1 per punca kuasa 2, 2 untuk X dan juga Y. Satu lagi jejari pada sukuan keempat. Maka apakah koordinat titik pada pointer? Baik, kita akan menggunakan gambar rajah ini untuk menentukan nilai trigonometri bagi sudut-sudut gandaan 45. Jadi untuk soalan ini, kita akan mencari nilai nisbah trigonometri dengan menggunakan kaedah kedua, menggunakan bulatan unit yang kita dah bina tadi. Dengan menggunakan bulatan unit di sebelah, ini ialah bulatan unit yang kita dah bina tadi, nyatakan nilai bagi setiap yang berikut. Yang pertama, kita akan lihat cos 135. Jadi kita akan mengenal pasti di manakah kedudukan cos 135. Jadi merujuk kepada gambar rajah, ukuran sudut mesti start dari paksi X dan dia gerak 135 darjah. Itu ialah kedudukannya. Itu ialah kedudukan 135 darjah. Jadi, koordinat di situ adalah bersamaan dengan nilai ini. adalah bersamaan dengan nilai ini.
koordinat yang dibentuk daripada 135 darjah. Okey, kemudiannya cos 135 adalah koordinat X. Okey, kita dah belajar perkara yang ini. Saya ulang sedikit. Okey, dengan merujuk kepada segitiga yang terletak pada sukuan pertama ini. Okey, nilai di sini adalah X. Nilai di sini adalah Y. Nilai di sini adalah 1. Kita ada sin 45 adalah O per H, iaitu Y per 1. Maka koordinat Y sahaja. Cos 45 CAH, so A-nya adalah X. Dan tangent 45 adalah Y per X. Okay. Maka cos 135 adalah koordinat X pada titik ini. Okay, jadi nilainya adalah negatif 1 per square root 2. Okay, kita akan lihat kepada soalan yang kedua. Okay, soalan kedua ini, kita nak cari cosec negatif pi per 4. Okay, soalan negatif pi per 4. Jadi negatif maksudnya dia akan pusing kepada arah jam. Kemudiannya kita ada pi per 4. Okey, 180 darjah. Okey, 180 darjah. Yang ini 180 darjah adalah bersamaan dengan pi. Pi per 4 maksudnya potong kepada 4 ni 1, 2, 3, 4. Okey, nampak ke? 1, 2, 3 dan 4. Okey, manakah terletaknya pi per 4? Negatif pi per 4. Itu ialah negatif pi per 4. Okey, itu ialah negatif pi per 4. Jadi kita nampak koordinatnya sebenarnya adalah sini. Okey, itu adalah koordinatnya. Isikan. Okey, dan cosec kita takkan boleh direct baca. Kita kena baca yang asas. Cosec, lihat huruf ketiga. Okey, jadi yang asasnya adalah sin. Okey, yang asasnya adalah sin. Jadi, kita cari koordinat Y untuk sin. Okey, kita cari koordinat Y untuk sin. 1 per, kerana cosec adalah 1 per sin. Okey, 1 per sin. Jadi, lihat pada sini, nilai koordinat Y-nya ialah yang ini. Negatif 1 per square root 2. Jadi, jawapannya ialah negatif square root 2. 1 per yang ini. Jadi, jawapannya negatif square root 2. Okey, seterusnya kita menggunakan kaedah yang ketiga, menggunakan nilai nisbah trigonometri dengan menggunakan sudut rujukan. Okey, sudut rujukan. Jadi, kita akan lihat kepada sudut informasi di sini, di mana anda telah belajar sebelum ini, iaitu sudut rujukan alfa ialah sudut tirus yang dibuat oleh OP dengan paksi X. Okey, dengan paksi X. Mesti paksi X. Mesti paksi X. Okey, jadi dia membentuk macam butterfly gitu Okey, itu ialah rujukan. So, dia mesti membentuk suatu segitiga. Segitiga itu mesti bersudut tirus. Okey, dia mesti sentuh paksi X. Jadi yang keduanya yang kita nak ulang kaji sedikit. Pada sukuan pertama, okey, semua nilai trigonometri adalah positif. Okey, iaitu sin
sudut di sudut sukuan pertama akan dapat positif, cos pun dapat positif, tangent pun dapat positif. Maka dengan itu, cosec sec cot juga adalah positif. Okey. Anda dah belajar sebelum ini, kita hafal dengan A, S, T, K. Okay, A for all. So, untuk yang kedua, S sahaja yang positif. Okay, untuk yang kedua, sin sahaja yang positif. Jadi, salingan kepada sin adalah cosec. Okay, so sin positif, cosec pun secara automatiknya positif. Yang ketiga, tangent positif, cot juga akan jadi positif. Dan yang terakhir, cos positif, salingannya juga adalah positif. Okay. So, raja di bawah menunjukkan sudut rujukan alfa bagi sudut di antara 0 hingga 360 darjah atau di antara 0 hingga 2 pi. Ini ukuran dalam darjah, ini ukuran dalam radian. Okey, sekiranya saiz sudut kita adalah saiz yang kurang dari 90 darjah, maka theta dan alfa adalah nilai yang sama. Kerana itu memang sudah nilai sudut tirus. Okey, kita akan lihat sukuan kedua. Sukuan kedua bermaksud, okey, kita ukur sudut start dari paksi X, kemudian dia sampai ke sukuan kedua. Okey, jadi itu ialah nilai tetanya. Jadi kalau di situ ialah nilai theta, okey, merujuk kepada butterfly yang ini, di manakah alfa kita? Di manakah alfa kita? Okey, alfa di sini. Okey, nampak yang merah tu alfa di situ. Itu ialah alfa. Okey, itu ialah alfa. Maksudnya kita akan guna segitiga yang inilah. Okey, segitiga yang ini. Jadi, alfa adalah 180 tolak dengan theta. Straight line ni ialah 180. Okey, 180 tolak theta ni. Kita dapatlah alfa ni. Kita tengok pula sukuan ketiga. Okey, masih start ukur sudut dari paksi X. Gerak masuk sukuan kedua. Gerak lagi masuk sukuan ketiga. Okey, so itu ialah theta kita. Okey, itu ialah theta kita. Jadi, di manakah alfanya? Tengok balik, alfa mesti bersentuhan dengan paksi X. Okey, mana alfa? Segitiga mana? Okey, sini sini. Lihat pointer. Di situ alfa. Yang warna hijau yang saya tanda dengan warna hijau. Okey, itu ialah alfa. So, bagaimana kita mencari nilai alfa? Okey, cuba lihat pada gambar. Theta besar mana? Okey, alfa besar mana? Okey, dia mesti ada hubungan dengan straight line sama ada 180 darjah atau 360 darjah. Jadi, alfa di sini adalah theta tolak dengan straight line atas tu. Okey, tolak dengan 180. Mana 180? Sini 180. Okey, itu adalah 180. Jadi itu untuk sukuan ketiga. Kita lihat sukuan keempat. Okay, so start dari paksi positif, gerak sampai ke yang keempat. So di manakah alfanya? Alfa mesti sentuh paksi X, tengok balik butterfly. Okey, alfanya terletak di situ. Okey, yang tanda merah tu alfa Okey, tu alfa. Okey. So, macam mana nak cari nilai alfa tu? Apa hubungan alfa dengan theta? Tengok betul-betul. Alfa ialah 360 tolak theta. Okey. Kita cuba jawab soalan. Diberi sin 30 adalah 0.5. Cos 30 adalah 0.866. Cari nilai second 150. Okay, yang pertama, kita perlu tahu di manakah 150. Okay, sekiranya kita lukis paksi X.
Okey, kemudian kita lukis paksi Y. 150 maksudnya masuk ke sukuan kedua. Okey, itu adalah 150 darjah. Maka dia punya sudut rujukan adalah di bawah ini. Ini alfa tadi ya. Okey, ini ialah alfa tadi. Jadi alfa bernilai 180. Okey, tolak dengan 150. Okey, maksudnya alfa adalah 30. Jadi itu ialah sudut rujukan kita. Okey, itu gambarnya. Okay, kemudian alfa adalah negatif. Okey, kerana apa dia negatif? Sebab ini cos. Okey, mengikut ASTK ya. Mengikut ASTK, sukuan kedua ni rumah sin. Okey, kalau kita nak cari cos, dia adalah bernilai negatif. Kemudian alfanya ialah 30, kita dah bincang tadi. Okey, jadi second ialah 1 per cos, jadi negatif 1 per cos. Okey, cos 30 pula adalah 0.866. Jadi hitungkan jawapan akhir, negatif 1.155. Untuk soalan B, kita mencari negatif 13 per 6 pi. Okey, langkah pertama kita akan jadikannya darjah. Kita akan tukarkan kepada darjah, lebih mudah untuk kita melakar. Jadi negatif 390 terletak pada sukuan keempat. Okey, tandanya adalah positif. Okay, kita lihat gambar rajah. Jadi negatif maksudnya start dari paksi X. Okey, start dari paksi X, kita akan pusing macam ni. Sampai ke situ 360. Tak cukup lagi. Turun lagi sikit. Okey, bagi cukupkan 390. Jadi dari 360 tambahkan sehingga 390. Di situ ada tambahan 30. Okey, di situ ada tambahan 30. Sekali lagi, ASTK. Okey, itu adalah rumah cos. Okey, itu adalah rumah cos. Kita memang nak cari cos. Okey, kita memang nak cari cos. Jadi itu adalah nilai positif. Okey, jadi alfanya kita dah kira. Alfanya adalah 390 tolak 360 dapat 30 di situ. Okey, jadi second negatif 13 per 6 pi radian adalah bersamaan dengan second negatif 390 darjah. Tukarkan dari radian kepada darjah. Okey, maka kita dapat second 30 ikut sudut rujukannya. Okey, second ialah 1 per cos. Okay, masukkan. Jadi cos ialah 0.866. Selesaikan. Kita dapat 1.155. Contoh 9, diberi cos A adalah 2 per 5. A berada di antara 270 dan 360 darjah. Cari nilai tangent A, sin A dan juga secant A. Dan apabila kita melihat kepada maklumat ini, kita telah diberitahu bahawa dia berada pada sukuan keempat. Maka itu adalah gambar rajahnya. Pada sukuan keempat, itu adalah sudut rujukannya alfa. Okey, A berwarna biru. Alfa terletak pada segitiga yang saya highlightkan kuning. Okay. Jadi kita ada cos A adalah 2 per 5. CAH bermaksud A-nya adalah 2. So, sini adalah A, 2. H-nya adalah 5.
maka kita perlu mencari panjang BC. Okey, panjang BC kita akan cari dengan menggunakan teorem Pythagoras, iaitu kita mengambil 5 kuasa 2 tolak 2 kuasa 2, jawapannya kita square rootkan, maka kita dapat square root 21 di situ. Okey, square root 21 di situ. Kemudian kita akan guna pakai kita punya ASTK, sukuan keempat adalah K. Itu ialah rumah cos. Baik, soalan pertama kita nak cari tangent. Okay, kita nak cari tangent dan kita berada di rumah cos. Jadi dia mesti ada tanda negatif. Okay. Tangent ialah O per A. Tangent ialah O per A. Jadi bila kita lihat pada alpha ni, O-nya ialah square root 21. A-nya ialah 2. Jadi kita ada square root 21 bahagi dengan 2. Okay, untuk sin pula. Ini ialah rumah cos. Jadi sin mesti bernilai negatif. Okey, lihat di situ negatif. Okay, kemudian kita ada SOH. SOH. Jadi O-nya ialah square root 21. H-nya adalah 5. Itulah nilai sin A. Second, kita akan lihat huruf ketiga K. Okay, second ialah 1 per cos. Second ialah 1 per cos. Okey, itu memang rumah cos, jadi dia bernilai positif. Okey, salingan kepada 2 per 5 adalah 5 per 2. Okey, seterusnya, kaedah keempat. Kita akan mencari nilai nisbah trigonometri dengan menggunakan segitiga yang bersudut tegak. Okey, untuk sudut-sudut khas, iaitu 30 darjah, 45 darjah dan juga 60 darjah sahaja. Okey, bagaimana kita boleh menentukan nilai trigonometri daripada gambar rajah ini? Sebenarnya anda tak perlu hafal gambar rajah ini. Saya akan tunjuk bagaimana kita mendapat nilai-nilai. Okey, untuk yang pertama kita sediakan suatu segi empat sama. Segi empat sama maksudnya sini nilai-nilai dia sama. Okay, dan pastikan dia adalah 90 darjah. So kenapa kita guna segi empat sama? Supaya sudut di sini adalah 45 darjah dan sudut di sini adalah 45 darjah juga. Okay. Untuk yang kedua, kita guna segitiga. Kita guna segitiga sama sisi. Okey, sama sisi maksudnya sisi ni 2, sisi ni 2, sisi bawah ni juga adalah 2. Okey, tetapi kita akan pecahkannya kepada satu nisbah satu di situlah. Okey, kerana kita nak guna segitiga bersudut tegak sahaja. Maka, okey, dalam kes segi empat, kita akan guna pakai segitiga bersudut tegak yang ini. Okey, kita akan guna pakai yang ini. Okay. Ada tambahan sedikit di situ. Sama sisi, maka sini ialah 60 Ini 60 darjah. Okey, lepas tu sini pun 60 darjah. Okey, sini juga adalah 60 darjah. Okey, 60 darjah. So, apabila saya pecah kepada 2, maka yang biru ini adalah 30 darjah sahaja. So, sama juga dengan belah sini, 30 darjah sahaja. Okay. Kita akan pakai satu daripada segitiga tersebut. Okay, so kita highlightkan. Okay, nak pakai mana-mana satu pun boleh. Yang penting kita ada sudut-sudut dia. Okay, jadi kita lihat. Okay, segi empat sama, segitiga sama. Keluarkan segi empat sama, kita akan dapat yang ini. Okay, so apa yang kita perlu isi di situ? Okay, apa yang kita perlu isi di situ? Kita perlu isi, kita ada 90 di situ. Kita ada 45. Okay, kita ada 45. Okay, apa yang lagi penting ialah nisbah ni. Okay, nisbah ini. Jadi kita ada nisbah satu berdasarkan gambar rajah asal lah.
maka kita kekurangan sesuatu. Kita kekurangan apa? Kita kekurangan hypotenuse. Mengikut Pythagoras theorem, hypotenuse ialah 1 kuasa 2 campur 1 kuasa 2 punca kuasa. Jadi di situ ialah punca kuasa 2 bagi 2. Square root 2. Okay, square root 2. Kemudian kita lihat pada kita punya segitiga. Okay, kita punya segitiga. So, kita ada 90. Okay, kemudian kita ada 60. Kemudian kita ada 30 di atas. Okay, yang penting ialah dia punya nisbah. Sini 1. Okay, sini adalah 2. Jadi kita nak cari yang ini. Macam mana nak cari tu? Kita guna hypotenuse. 2 square adalah 1 square campur x square kan? Okay, 1 square campur x square. Jadi itu ialah square root 3. Okay, square root 3. Tak payah hafal ya, tak payah hafal. Boleh bina gambarnya there and then. Jadi kita nak tentukan nilai sin 30, cos 30 dan seterusnya. Maka kita lihat sahaja kepada dua gambar raja yang kita baru lukis tadi. Okay, yang pertama sin 30. Kita rujuk gambar yang ada 30. Sin 30 ni O-nya ialah 1. H-nya ialah 2. Jadi sin 30 ialah 1/2. Seterusnya lagi kita ada cos 30 CAH square root 3/2 tangent 30 TOA 1 per square root 3. Okay. Cosine adalah salingan kepada sin. So, tukar kedudukan ini. Itu adalah 2. Sec, salingan kepada cos. Maka tukar kedudukan ini. 2 per square root 3. Cot, salingan kepada tangent. Itu adalah square root 3. Okay. Kalau kita nak cari 45 darjah, kita tengok gambar yang 45 darjah. Okay, kita tengok gambar yang 45 darjah. Jadi kita nak sin 45. S, nak ambil ni pun boleh SOH 1 per square root 2. Cos CAH 1 per square root 2. Tangent TOA 1. Okay, jadi cosec ialah salingan di sini. Second, salingan kepada cos. Cot, salingan kepada 1 juga adalah 1. Seterusnya, sin 60. 60. SOH square root 3/2. Cos 60. CAH 1/2. Kemudian tangent 60. TOA square root 3. Cosec, salingan sin 2 per square root 3. Second, salingan cos 2. Cot, salingan tangent 1 per square root 3. Okay, contoh 10. Dengan menggunakan nisbah trigonometri bagi sudut-sudut khas, kita akan cari nilainya. Okay, soalan pertama kita ada cos 315. Mula-mula kita tentukan itu ialah sukuan keempat. Okay, maka kita akan cari sudut rujukannya 360 tolak 315. Kita dapat 45. Jadi bila kita ada 45, kita akan rujuk gambar yang ada 45. Cos 45 CAH. Okay, CAH. Jadi kita dapat 1 per square root 2. Okay, soalan kedua. Cot 5 per 3 pi. Okay, tukarkan dulu kepada degree. Okay, so bila kita letak degree di situ, itu adalah sukuan keempat. Okay, pada sukuan keempat, tangent adalah negatif. Okay, tangent adalah negatif sebab itu ialah rumah cos.
Okay, itu ialah rumah kos. So, kita cari juga dia punya sudut rujukannya iaitu kita ambil 360, kita tolak dengan 300 dan kita dapat 60 di situ. Okay, 60 di situ. Jadi, kita akan baca tangent 60. So, tangent 60 ialah TOA. Tangent 60 ini tangent TOA. Square root 3/1. Salingannya ialah 1 per square root 3. Okay, seterusnya, sec negatif 480. Okay, negatif 480, kita cari sudut rujukannya. Kita lakar gambar raja seperti biasa. Kita dapat negatif 120. Okay, negatif 120 berada di sukuan ketiga. Okay, berada di sukuan ketiga. Jadi, kita akan cari kita punya sudut rujukan iaitu 60. Sini ya. Okay, sini 60. Okay, jadi, kita akan mencari cos. Okay, ini ialah rumah tangent. Jadi, kita ada negatif. Okay, jadi, kita ada negatif sebab itu adalah rumah tangent. Jadi, kita baca cos 60. Kita baca cos 60. C A H. C A H. Okay. Salingannya adalah 2.